الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. InsyaAllah, bagi memulakan majlis ilmu kita pada malam ini, kita mohon keberkatan Allah SWT. Di samping itu, kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga baginda, sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita, dan umumnya kepada muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian, kita menyambung balik pengajian kita kitab Isyahul Afra wa Isbahul Falah karangan Syekh Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah alaihi. Dan insyaAllah kita masih lagi hari itu tertangguh di dalam bab atau tajuk Arkanus Salat, iaitu rukun-rukun, segala rukun sembahyang. Dan hari itu kita terhenti dekat dan keempatnya, iaitu membaca Fatihah, yang mana sebelum itu kita dah bahas dah berkenaan dengan takbiratul ihram, mengangkat takbir. Maka hari ini kita masuk dan keempatnya, iaitu membaca Fatihah pada setiap rakaat pada qiyamnya, melainkan rakaat orang yang masbuk. Apa dia ni? Maknanya setiap rakaat wajib membaca Fatihah, dan kalau kita tak baca maka tak sah solat, melainkan orang yang masbuk. Masbuk ni orang masuk kendian. Maknanya orang masbuk ni dia masuk kendian. Bila disebut masbuk, orang yang tidak mendapat Fatihah bersama dengan imam. Itu kalau sembahyang Jumaat. Maknanya dalam sembahyang Jumaat kita lambat sikit, tak kira lah sembahyang Zuhur ke, sembahyang yang baca sir ke, baca jahr ke, maknanya baca jelas ke, baca perlahan ke, maka bila kita sampai imam nak rukuk dah, maka pada ketika itu Fatihah makmum tadi ni ditanggung oleh imam. Maka kita akan perbahagikan nanti macam mana yang kita kena hadir juga Fatihah ni, kena baca juga, sekedar mana rukunnya nanti kita akan bahagikan. Baik. Kemudian, dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Kita dah bahas dah hari tu kan, mana dalam Fatihah kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka bacaan kita Bismillah itu termasuk dalam Fatihah. Maknanya butir ayat mesti kena baca Bismillah, tak boleh kita sembunyikan Bismillah, maka kena jelas Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Apa? Fatihah tadi ni. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya dan segala tasydidnya. Maknanya dalam Fatihah itu wajib memelihara akan segala huruf dan segala tasydid. Tasydid ni apa dia? Tasydid ini sabdunya. Baik, kita tengok balik daripada tadi ya. Contoh, saya terangkan balik lah. Mungkin tuan-tuan terlepas pandang ke, saya terlepas pandang ke kan. Baik, kita tengok, kita ambil daripada Fatihah orang yang masbuk. Senang kita cerita sikit. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, selepas daripada Iyyaka na'budu tu, maka yang masuk kemudian daripada itu dia dikira masbuk.
Dan masbuk juga dikira tak dapat Fatihah bersama imam, maka dikira masbuk juga. Masbuk ni tak semestinya rakaat kedua. Rakaat pertama tu bila tak dapat Fatihah bersama imam, maka dia kira masbuk. Tapi dia tak adalah tambah lagi rakaat sebab dia bersama dengan imam rakaat pertama. Cuma dia dikira masbuk kerana apa? Kerana tidak dapat Fatihah bersama imam. Jadi masa masuk, imam pun baca lakum dinukum waliyadin. Kita bangkat takbir Allahu Akbar. Imam pun rukuk Allahu Akbar. Kena ke baca Fatihah? Maka tak kena baca Fatihah. Kita bismillahirrahmanirrahim, terus rukuk. Melainkan bila kita masuk tadi tu ada tempoh untuk baca, maka bacalah sekadar 2 rukun. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Imam rukuk Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Iyyaka na'budu. Sebab kita masuk tadi tu di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ya, tuan-tuan. Imam sami Allahu akbar, kita pun terus rukuk. Tetapi kalau masuk tu imam dah terus nak rukuk, maka kita jangan terus baca Fatihah, terus ikut imam rukuk. Kalau kita baca juga Fatihah, kita dah lari rukun dengan imam. Kata sah lah. Mana tak bersama dengan imam, rukun tu lari. Dan yang kedua atau yang ketiga, orang yang memang dia baca Fatihah dia lambat, dia bukan masbuk tapi dia lambat. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam dah rukuk ni. Allahu Akbar, dia baru iyyaka na'budu. Buat macam mana pun dia tak boleh buat apa, maka yang ini dimaafkan atas keuzuran dia. Dia memang baca lambat. Jadi orang yang macam ini dia boleh 3 rukun. Dia boleh 3 rukun. Sami Allahu liman hamidah, dia masih lagi baca Fatihah. Allahu Akbar, imam sujud, maka dia kena rukuk. Boleh faham? Dia kena rukuk. Tapi kalau yang jenis buat-buat tak boleh lah. Kita memang dia lahir-lahir memang dia baca slow. Dia sembang memang slow. Kalau saja buat tak boleh. Itu dia panggil uzur yang dimaafkan. Baik. Kemudian bismillah tu kena jelas. Maknanya dengar lah bismillahirrahmanirrahim. Macam imam baca tadi, dengar bismillah. Yang tak boleh ni main tiru-tiru. Bismillah tak dengar, alhamdulillahirrabbilalamin. Bunyi sedap kan? Bismillah tak ada. Maka bila bismillah tak ada, tak sah. Mesti kena bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh, kena dengar bismillah tu. Lepas itu apa dia? Dan wajib memelihara akan segala huruf, tak boleh ubah. Huruf ta jadi dad, huruf ta jadi ta, huruf zal jadi zai, tak boleh. Dan segala tasydid. Ada berapa tasydid dalam Fatihah? Ada 14 tasydid. Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu tinggal, tapi ada 14 semua. Tuan-tuan boleh cek. Jadi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal. Mesti ada sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni baca cara kampung lah. Kalau Ustaz Ammar tu dia kerak sedap lah, dia orang bidang itu. Saya baca cara imam kampung lah, kan. Waladdallin. Kalau tu guru kampung, dia macam naik sikit. Waladdallin, kan. Lin tu banyak lah. Maknanya ada sabdu. Tapi ada setengah-setengah tu dia takhfifkan. Waladdallin pun boleh. Dia jangan waladdallin, habis, batal. Maka tasydid kena, mesti kena. Sebab apa? Sebab dia akan berubah makna.
Wayak ni mana lain lah. Iyaka mana lain. Wayak. Tu bahasa Arab kan. Dalam bahasa Ami biasa tu wayak. Tu dah lain lah makna dia. Kan? Dia kena ada sabdu. Kemudian dengan tarbiyah itu atau dengan zikir atau dengan ditukarkan satu huruf dengan yang lain, seperti siratal ladzi, tak boleh lah, dia zal bukan zai. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal ladzi. Ladzi itu zai, tak boleh. Atau lahnu ni apa dia? Lahnu ni yakni cedera baris yang mengubahkan maknanya, seperti an'amta jadi an'amtu batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ti bagi bawah batal. An'amtu alaihim batal. Dia an'amta alaihim kerana berubah huruf, berubah baris, maka berubah makna. An'amta kamu, maknanya yang kau beri nikmat. Kalau an'amti dia jadi engkau juga, tapi muannas untuk orang perempuan, muannas. Kalau an'amtu mukhatab, siapa dia mukhatab? Orang yang cakap tu, saya telah beri nikmat. Lari mana? Batal sebenarnya. An'amta kamu. Kenapa an'amta kena muzakkar? Muzakkar ini mesti dia akan, bila muzakkar maka tak perlu bertikai dah. Kenapa Allah Ta'ala tu lelaki ke tidak? Bahasa Arab semua yang muzakkar itu akan mengikut bagi orang perempuan. Umpamanya apa dia? Talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Hadis Nabi kan. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Maka Nabi tak sebut bermuslimah, Nabi tak sebut bermuslimat, Nabi sebut muslim je. Maka orang muslimat, orang perempuan tak payah mengaji lah maknanya, sebab Nabi sebut muslim saja. Maka bila sebut muslim di situ merangkumi bagi orang perempuan. Kalau bapa mengaji, takkan anak bini dia biar tak mengaji. Maka mestilah wajib bapa itu bagi pendidikan, bagi pengajian, bagi akidah apa semua dekat anak bini. Fahamnya di situ. Kan? Maka an'amta alaihim. Lepas itu yang kita bahas sebelum ini. Contoh, itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa dengan dari segi bacaan dalam semayang, kita tak boleh nak comparekan 100%. Contoh apa dari itu? Angkat takbir. Allahu Akbar. Mati roh tu kan. Walaupun bahasa dari segi grammar, dari segi nahwunya Allahu Akbaru. Mubtada khabar, Allahu Akbaru. Tetapi kerana apa? Kerana Allahu Akbar itu, siapa yang tambah ru depan, batal semayangnya. Kenapa? Kerana Allahu Akbar itu warid daripada Nabi SAW. Nabi baca macam tu. Kita pandai-pandai pula Allahu Akbar. Bunyi kurang sedap kan? Batal semayang. Habis cerita. Sedap tak kira sedap macam mana pun. Suara macam Shah Rukh Khan kan? Batal kat semayang. Dia kena Allahu Akbar. Kerana Nabi dah sebut Allahu Akbar, maka warid daripada bacaan Nabi SAW, maka wajib kita baca Allahu Akbar. Walaupun dari segi grammar dia memang baris depan. Baik. Kemudian seperti siratal ladzina an'am dengan jadi allazi, jadi allazi, jadi allazi yang cedera tadi ni. Kemudian dengan dhammah ataupun kasrah, itu dia lah, mati ke, depan ke, bawah ke, maka tiada sah sembahyang. Dan bacaan jika dia sengaja dan ketahui dan ia mengubahkan maknanya. Baik. Contoh, ta jadi ta. Siratal ladzi, ta kan. Tapi dalam kampung tu dia ni yang paling boleh baca dan sedap. Tapi dia ta tu jadi ta, maka tak boleh buat apa dah. Dah cari dah orang kampung ni semua tak boleh sebut ta. Semua ta, tak boleh buat apa. Tapi kalau ada orang boleh sebut ta, ta tu jadi imam tak boleh. Siratal ladzi, ta mana boleh ta. Sirat tak boleh. Wala tallin, ta. Dot jadi ta. Batal semayang. Kan? Apa lagi? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Batal. Ha tu ada beberapa kata pula. Ar-Rahmanir Rahim. Nak bunyi Arab kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nak bunyi ada Arab sikit kan, batal semayang. Ha tu ada baris pula atas. Ar-Rahmanir Rahim, ha tu mati. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim ni saya mengaji dulu dengan Syekh Nurul Al-Banjari. Dia kata hati-hati takut jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada sabdu ada baris depan pula. Ghairil maghdubi alaihim walad batal. Dia mim tu tak ada baris depan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan? Alham tak boleh. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alham mana berubah? Al-lahmu, daging, bukan puji. Al-lahmu, daging. Dia mesti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdu. Baik, nanti kita akan jumpa juga esok rukun qauli ni sampai bagi salam tu pun kalau silap tak sah kat semayang. Tu bagi salam tu. Dan apatah lagi Fatihah. Yang wajib baca tiap rakaat. Kemudian maka jika tiada sengaja, demikian lagi jika tiada diketahuinya atau tidak mengubahkan maknanya seperti dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiada batal semayangnya. Siapa yang tak batal ni? Dia tak tahu. Makna tak ubah, tapi dia tak tahu kata benda tu salah. Dia tak batal semayang dia. Tapi kalau imam kan nak try, habis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makna tak berubah, tapi dia berubah dari segi apa? Ada dari segi majrur. Alamun tu dia bukan majrur, dia marfu' tu bagi waw nun tu. Kan? Contoh wa ana minal muslimin. Boleh je muslimun, tapi kenapa? Kerana ada minal muslimin dia jadi majrur. Alhamdulillah Rabbil tu mudhaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb tu apa dia? Mudhaf. Alamin tu mudhafin alaih. Boleh faham? Mudhaf alaih ni maknanya dia akan membaris bawahkan ayat selepas itu. Contoh dia pada Al-Lughatul Arabiyyati Usulul Fiqhi. Dia pula sama saya mengaji Usulul Fiqhu. Tak kena. Usulul Fiqhu bagi depan tak boleh. Usulul Fiqhi bagi bawah. Rabbil Alamin majrur. Kenapa? Kerana dia mudhafun ilaih. Itu dari segi kaedah bahasa Arabnya, kan? Jadi orang ini dia kata apa tadi ni? Dan mengubahkan maknanya, maka jika tiada sengajanya, dia tak sengaja. Agak banyak yang mikir tak sengaja jadi alamun tu, kan? Demikian lagi jika tiada diketahui tu atau tidak mengubahkan maknanya seperti dibacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin, tiada batal semayangnya. Kena dengar betul-betul. Tak batal ketika itu, wajib dia ulang balik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, terus dia baca sah. Tapi kalau alamun sampai habis. Tapi kalau sengaja main-main, batal. Tak boleh. Ni tadi tak sengaja dan tak tahu. Tapi lepas dia tahu kesilapan tu, dia patah balik. Kenapa? Kerana tak batal semayang dia. Tak payah angkat takbir lain. Masih dalam semayang lagi. Sebab tak mengubah makna. Tapi kalau dia teruskan juga dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin tu, habis. Betul. Kan? Setengah orang nampak, alah setakat batal. Benda kecil kan? Bukan benda kecil. Benda ni kat akhirat sudah jadi besar. Dekat dunia ni orang yang nampak kecil ni dia tak takut akhirat. Sebab semayang ni benda besar kan? Dengan nampak kecil benda ni. Sebab tu bila sebut wajib, maka kena buat sungguh-sungguh, kan? Kemudian dan barang yang kemudiannya juga dan wajib pula memeliharakan pertuturannya. Maka jika didahulukan satu kalimah atas satunya, wajib dimulakan bacaannya. Silap dulu kendian dulu, macam tu. Maka wajib dimulakan balik bacaannya. Dan wajib pula memeliharakan akan segala mualatnya. Apa dia mualat ni? Dengan bahawa
ada hubungkan atau dihubungkan setengah ayat dan kalimatnya dengan setengahnya dengan keadaan bercerai melainkan dengan kadar nafas, maka jika disilangi oleh zikir antara ayatnya atau kalimatnya, jikalau sedikit sekalipun seperti ia mengucap Alhamdulillah, kemudian daripada bersihnya nescaya putuslah mualatnya. Nampak mualat ni apa dia? Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti lama saja, berhenti. Ghairil maghdubi alaihim, lama berhenti. Lepas tu tahap mikirnya baru teringat balik waladha, putih mualat. Tak boleh, dia kena mualat, mesti kena mualat. Dan kalau orang nak sambung baca pun dia kena hati-hati juga, nafas kena betul. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Tak boleh nafas pendek. Tapi pasal sama-sama apa itu, kita bukan qori yang nafas panjang tu kan, baca je macam biasa. Baik. Kemudian dia kena mualat. Mualat ni dia kena mengikut, dia tak boleh putus yang lama. Setengah ayat atau kalimatnya setengah je dalam keadaan bercerai melainkan dengan kadar nafas tu tak ngapa. Maka jika diselangi kadar nafas ni contoh macam ni, ghairil maghdubi alaihim, dia satu nafas tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita biasa satu nafas kan. Baik, kalau kiraat saya minta maaf tuan-tuan, kalau dikiraat cara lain itu tak apa mengaji. Ini kita cerita orang kampung asas. Yang kiraat tu orang pakar kiraat, tu dia mengaji, itu tak ada masalah. Baik. Kemudian jika diselangi oleh zikir antara itu, umpamanya macam berhasil tadi, Alhamdulillah boleh. Nescaya putuslah mualatnya melainkan jika bergantung zikir kerana itu masalah semayang, seperti mengucap amin makmum pada pertengahan Fatihahnya kerana bacaan imamnya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, imam dah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia sebut amin ketika tengah Fatihah umpamanya, maka boleh. Tapi kita fikir juga, mesti bila dia makmum ni baca Fatihah dulu, mesti dia baca lepas imam kan. Maka di sini dalam keadaan tertentu, contoh sembahyang masing-masing baca, sembahyang hajat ke kan. Tapi sembahyang Fatihah ni tak kira sembahyang sunat, sembahyang fardu sama. Dia tak sama macam kita bahas bab berdiri ke tu. Bab berdiri dengan duduk, sembahyang sunat boleh duduk saja-saja, markah separuh lah, pahala separuh. Tapi Fatihah ni sunat ke wajib ke sama je, silap batal sembahyang. Besarnya Fatihah ni kan. Baik, kemudian jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun, tiada memutuskan dia dan putus mualatnya dengan diam yang panjang pada uruf, diam yang panjang dua uruf tu, kata diam yang lama sangat ni sampai 20 minit diam, maka tak boleh putus mualat dekat situ. Dengan ketiadaan uzur, tak ada uzur apa, saja-saja senyap, tengah-tengah semayang termenung lama, tak apa teringat kan, sampai 20 minit habis batal, tak boleh. Demikian lagi diam yang pendek qasad dengan dia memutuskan bacaan, maka jika panjang diamnya kerana uzur seperti jahil atau terlupa atau diingatkan ayat, contoh tengah-tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, ni cerita Fatihah ni kononnya, ataupun dalam Quran, baca Quran kan, wa izibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatamahun qala inni, berhenti, cari balik qala ininya, yang itu tak apa. Tapi jangan cari sampai orang belakang dah terduduk, batal juga. Cari kan sesuatu aku sebelah, tak boleh halang apa tu kan. Cari itu dalam kadar segera, dalam kadar uruf, tak boleh juga, maka ulang balik, sangkut juga, rukuklah terus, ataupun tak payahlah segan-segan, terus aja Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, habis cerita. Dah tentu ingat kan. Baik,
Kemudian atau lupa atau diingatkan ayat yang ia lupa, tiada mengapa, maka jika lemah ia daripada Fatihah kerana tiada yang mengajarnya, tak boleh baca Fatihah, atau lainnya, maka tak tahu baca Fatihah, tak ada orang ajarnya, maka wajib atasnya membaca 7 ayat jikalau bercerai-cerai sekalipun. 7 ayat yang tahu. Banyak orang yang baru kenal Islam, lepas itu tak ada orang di kampung untuk ngajar Fatihah, maka dia hanya boleh tersebut zikir subhanallah tu, dengar-dengar subhanallah tu, maka dia baca subhanallah tu 7 kali. Subhanallah, subhanallah. Kita tak salah ya, ni cerita orang yang tak boleh tadi ni, yang tak sampai ni, yang uzur dia, maknanya jahil dia sampai tak ada orang ngajarkan Fatihah ni. Yang ini boleh. Jikalau bercerai-cerai sekalipun, maka jika lemah daripadanya, wajib dibaca 7 baginya daripada zikir atau doa ganti daripada Fatihah. Ganti daripada Fatihah, kan? Dan disyaratkan pada 7 ayat atau zikir atau doa yang tersebut jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Maknanya dia kena cari doa atau zikir itu yang hurufnya sama dengan huruf Fatihah. Cari yang mana dia, kadar yang dia tahu, yang dia mampu. Maka dia ulang pun, maka kadarnya sama dengan 7 kali 7 ataupun segala huruf Fatihah. Maka jika lemah daripada sekalian itu, wajib ia berdiri kadar baca Fatihah pada zannya, berdiri saja. Allahu Akbar. Dia agak-agak Fatihah biasanya orang baca dalam 3 minit umpamanya, berdiri 3 minit. Pada zannya, pada kiranya. Dan jangan diterjemahkan dia Fatihah, jangan. Dan disunatkan kemudian daripada membaca Fatihah bahawa membaca surah atau satu daripada Quran. Biar jangan terjemah pula kan, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, batas semayang. Tak boleh terjemah, tak boleh diubah. Jadi cerita terjemahan dulu berlaku dekat negara Turki. Mustafa Kamal Atatürk, mana tukar bahasa Arab Quran tu kepada bahasa Turki, maka perbuatan itu haram, tak boleh, kan? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ngaji bidang agama ni, kalau tuan-tuan depan sini dia banyak pakar-pakar, pandai-pandai, alim-alim. Contoh kalau kita ngaji kita Arab ni dia ada standard dia. Standard dari segi martabat dia. Umpamanya kita ambil lagi kita hadis, maka kita hadis itu yang paling, orang kata yang paling tinggi martabat dia Bukhari Muslim Lepas Bukhari Muslim baru turun Tirmizi, Nasai, Ibn Majah kan. Dia ada turutan-turutan dia. Baik. Kemudian kitab yang sama juga diterjemah dalam bahasa Melayu umpamanya, maka standard dia kurang daripada itu. Boleh faham? Sedangkan hadis itu sama, tapi martabat dia. Umpamanya apa lagi? Sahih Bukhari matan saja, maka itu yang besar. Matan tu mana? Matan sajalah, dia tak ada syarah, dia tak ada penerangan, dia matan je, hadis je semua. Lepas itu keluar pula kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Nama kitab tu apa dia? Fathul Bari umpamanya. Maka Fathul Bari ini standard dia bawah daripada Bukhari yang asal tadi ni. Tiba-tiba daripada Fathul Bari ini ada syarah pula kepada kitab Fathul Bari. Nama dia contoh adalah contoh Umdatul Qari umpamanya. Bawah lagi daripada Fathul Bari ni dia ada apa tu? Contoh macam Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi itu yang matan asal. Syarah Sunan Tirmizi ni Tuhfatul Awazi. Tuhfatul Awazi ni syarah bagi Sunan Tirmizi dalam bahasa Arab. Tiba-tiba Syekh Idris Al-Marabawi rahimahullah alaihi buat dalam bahasa Melayu namanya Bahrul Mazi. Maka Bahrul Mazi ni standard dia bawah daripada Tuhfatul Awazi. Kerana apa? Walaupun sama, tapi Tuhfatul Awazi ni bahasa Melayu. Oh, maknanya Arab ni dikira double standard. Bukan double standard, nak menunjukkan maknanya itulah dia ilmu, kemudian itulah dianya mulianya kalam Nabi, maknanya ikut martabat-martabat. Pasal apa? Sahih Bukhari matan itu semua orang pakai. Kalau bahasa Melayu kita je pakai, orang lain tak pakai. Jadi kalau jadi ni kita ambil daripada bahasa Turki tadi kan, Mustafa Kamal Atatürk
dia buat Quran contoh, tukar kepada bahasa Turki, tak boleh lah. Namanya haram lah, dosa besar. Bahkan orang yang bersetuju juga batal akidah dia. Jadi kamu sekarang ni Quran ni nak jadi apa? Jadi bangsa tu tak boleh. Kerana Quran ini bahasa Arab, dan bahasa Arab ini bukan kerana bangsa itu bangsa Arab, tapi bahasa Arab yang Allah Ta'ala turunkan. Kenapa? Kitab itu dari kalangan orang-orang Arab. Dan bahasa Arab ni pula yang dipakai sampai hari kiamat. Habis kalam Allah Ta'ala ni banyak tak? Kalam Allah Ta'ala tak terkira. Kalau kita kata Allah Ta'ala tahu 4 bahasa je sebab 4 kitab, haram. Bahkan segala kalam Allah Ta'ala ni kita tahu ini je lah Quran ni. Quran ni kalam lah ni, kalam Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan kata yang pula kalam tu nampak mulut, nampak suara, haram lah. Kufur lah, jangan. Maknanya kalam Allah Ta'ala tu ilmu kalam yang tak terbahas. Kalam Allah Ta'ala tak terbahas gitu. Maka sebab itu kalau kita semayang, tauhid kita faham dah. Saja-saja nak tukar, boleh tak kita tukar? Kalam Allah Fatihah, kalam Allah Quran, nak tukar, maka hukum dia haram. Tak boleh. Saja terjemah kita buat pembaruan, kita nak tarik budak-budak muda ni, bagi dia faham sikit semayang ni, baru dia menampak macam Allah Ta'ala tu maha besar, kita ubah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, batal semayang. Boleh panggil pejabat agama, angkut ramai-ramai, tangkap kan, pasal sesat. Na'udzubillah kan. Baik, yang ini perbahasan ulama-ulama muasarah, ulama baru. Diharuskan bagi orang yang mu'alaf. Contoh dia orang Cina, orang India yang tak boleh baca Jawi. Dia tak boleh baca Jawi ni, tak boleh baca Quran, tapi dia pun kena semayang. Maka nak ajar dia terpaksa lagi kita tulis bahasa Rumi. Dia ikut Rumi tu, tapi ada orang bagi dengar, bagi baca yang betul. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia pun ikut. Nampak. Jadi bila dia baca tu, dia teringat orang yang baca salah tu. Mana belajar lah. Ni apa panggil apa? Apa nama? Perkim. Perkim ada buat lah. Tapi orang Melayu, orang Islam, lahir dari Islam ni tak sepatutnya lah. Tapi saya pernah jumpa. Tu kita cerita kat luar lah pasal dia ni yang kan, kawan telinga orang kata ini cerita aku ni kata. Jadi tak payahlah cerita kan. Baik. Kemudian mana tadi? Dan disyaratkan tujuan zikir tadi ni, zonnya, dan jangan diterjemahkan Fatihah, dan disunatkan kemudian daripada membaca Fatihah itu membaca surah atau sesuatu daripada Quran pada tiap-tiap rakaat daripada sembahyang yang 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat yang pertama tu, lepas tak kira lah sembahyang zuhur ke, yang baca pelan, yang baca kuat, maka lepas daripada waladhdallin bacalah apa-apa surah sunat. Tapi kalau nak cepat umpamanya tak baca surah, sah je, kurang sikit pula, elok bacalah surah kan. Nak cepat sangat, inna a'tainakal kautsar kan, itu dapat pahala kan. Pendek, baca je pendek umpamanya 2 rakaat yang pertama tu. Dan pada 2 rakaat yang dahulunya juga pada sembahyang yang 3, maknanya sembahyang maghrib pun sama, atau 4, isya, zuhur, asar, dan 2 rakaat pun sama, subuh 2 lah. Dan kelimanya rukuk, maka masuklah yang rukuk. Tadi Fatihah tadi dah selesai, masuk pula rukun yang kelima dengan tamak-ninah, maknanya dengan kadar ada rehat. Tamak-ninah ni ada berhenti, jangan rukuk macam patung ayam kan. Rukuk dan dengan tamak-ninah padanya, maka sekurang-kurangnya bahawa ia tunduk sekira-kira mencapai dari tapak tangan orang yang pertengahan kejadiannya akan 2 lututnya, dan jangan diqasad dengan rukuk yang lainnya. Faham? Umpamanya apa dia? Rukuk ni saya tunjuk kat tuan-tuan. Rukuk ni dia mesti macam mana? Umpamanya Allahu Akbar, tangan ke bawah, tangan ni lunjuk ke bawah. Kalau macam ni boleh tak? Macam ni sah je semayang, tapi nampak macam budak-budak lah pula kan. Macam budak-budak aja yang macam ni. Ni budak-budak, kita orang tua macam ni. Ni orang mengaji kan.
Lepas tu kepala macam mana? Macam ni ke? Macam ni lah kepala. Nah, mata antara ni. Kalau macam ni tak boleh, kerana ini bukan, tidak sama dah dengan paras pertengahan diri. Dia kena macam ni. Mana sama belakang ni. Habis itu setengah tu yang macam ni, yang itu senam rengor. Dia mesti lutut. Tapi kalau dia tak boleh, dia memang, kalau dia buat macam ni dia sakit, dia kena macam ni. Orang bila tak boleh aja, dia jadi boleh, jadi harus. Tu je pekah ni. Boleh jadi harus, dia tak boleh dah jadi harus. Kalau dia boleh sengaja buat, dah kena ubah. Dia mesti macam ni. Lepas tu kena hati-hati. Sami Allahu liman hamidah, batal semayang. Kena hati-hati. Sami Allahu liman hamidah, berhenti tangan. Dia tak boleh Sami Allahu liman hamidah, batal semayang. Ni besar ni, Ini gerakan besar ni, bukan gerakan kecil. Kalau nak goyang juga, Sami Allahu liman hamidah, goyang jari je. Itu boleh. Itu tak batal. Jari je goyang. Nak goyang juga kan. Kalau tangan tadi batal. Baik. Kemudian jangan dikosongkan rukuk dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maknanya nak ngambil barang jatuh, tak salah barang jatuh, biarlah jatuh. Jangan dia ambil barang jatuh tu kan. Yelah jatuh pula duit 100 yang kan, tak ambil lebuh kan. Tu macam mana? Tu kira macam mana? Nasib lah. Siapa suruh bawa duit 100 tak pakai atas? Angin tiup lah kan. Lebuh. Tapi biasanya orang akan sanggup mengorbankan semayang lah. Dia berhenti semayang tu ambil kan. Berhenti dengan sengaja berdosa. Jadi fikirlah banyak-banyak kan. Kalau rasa sanggup sedekah, sanggup tabarruk, biarkan. Tapi confirm tak khusyuk terus semayang. Terus rugi betul hari ni, menyesal datang. Menyesal datang. Na'udzubillah. Kan. Dan termasuk juga rukuk ni, tak boleh kita rukuk saja dengan orang. Umpamanya, tapi macam budak-budak persembahan tu biarlah. Macam budak sekolah buat persembahan tu kan yang itu. Tapi elok kita ajar jangan tunduk sangat. Buat sikit sudah. Umpamanya kan. Tapi benda tu dah budaya dari dulu. Budak tu tunduk sampai rokok. Tapi kena bagi tahu. Boleh buat tapi jangan tunduk sangat. Mana budaya atau adat, maknanya biasa buat persembahan memang ada orang itu, tak apalah. Tapi jangan macam orang putih. Dia tunduk ni, saya cerita dulu rasanya. Daripada zaman kerajaan Abbasiyah dulu, ketika Islam memerintah dahsyat dalam situ, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, mereka ni kena pakai selempang. Orang Yahudi selempangnya warna kuning, orang Nasrani selempang biru, orang Majusi selempang merah. Bila orang Islam lalu, mereka kena berdiri dan tunduk apa ni pada ketika itu. Kalau dia tengah duduk, dia kena berdiri. Kalau orang Islam lalu tunduk macam ni. Tu memang dari dulu. Tapi lepas aja Islam ni jatuh, maka orang Islam pula pergi tunduk dekat orang Yahudi kan. Jadi rokok hanya kerana Allah Ta'ala. Tak boleh kita rokok selain daripadanya. Macam semayang tadi, rokok kerana duit terjatuh, tak boleh. Maka jika turun ia kerana sujud tilawah, maka tak kala sampai ia kepada sujud, sampai ia kepada had rukuk, maka dijadikan rukuknya tiada memadai dan wajib ia kembali kepada qiyamnya. Baik. Dahsyat belum lagi. Baik. Yang ni dia kata apa? Dan maka jika turun ia kerana sujud tilawah, maka tak kala sampai ia kepada had rukuk, maka dijadikan rukuknya tiada memadai dan wajib ia kembali kepada qiyamnya supaya turun kepada rukuk dan sunat. Jadi dia kata sujud tilawah, maknanya turun ia kerana sujud tilawah. Sujud tilawah ni sebelum rukuk. Umpamanya kita semayang, tak kira lah kita ambil lagi sujud sejadah kan, sampai ayat sujud tu kita tak rukuk, kita sujud.
maka rukuk tak dikira lagi. Dia qiyam balik, maka dia dikira masih dalam rakaat, dia dalam qiyam. Cuma tadi itu dia turun kerana apa? Kerana ayat sujud. Tapi kalau dia kira tadi dah sujud dah, kira selesai tu satu rakaat, tidak. Sebab tu setengah orang bila tak semayang sujud dah, dia tak tahu, dia heran, tak ada rukuk tadi imam. Benda ni cerita betul. Tadi semayang ni cerita lama tak lama, tapi ni kawan lah, kawan bukan ustaz lah. Syekh, aku pergi Penang. Berapa Penang dia pun semayang tak ada rukuk. Oh, sembang kan. Apa dia tak erti? Semayang apa? Ada sekali tu subuh, sampai subuh semayang. Hari Jumaat kot. Jumaat tak ingat dah, tapi memang tak ada rukuk. Pelik lah. Pelik apa sujud dah. Kan? Dia tak tahu. Ada orang tak tahu. Kan? Baik. Kemudian maka tak kala sampai kepada hal rukuk, maka dijadikan rukuknya tiada memadai, dan wajib ia kembali kepada qiyamnya, berdiri tadi ni turun kepada rukuk, dan sunat dibaca dalam rukuknya subhan rabbil azim. Ini semua kita tahu. Dan sekurang-kurangnya kamalnya, sempurnanya 3 kali. 3 kali itu sempurnanya. Nak lebih boleh tak? Boleh aja nak lebih. Kan? Dan keenamnya i'tidal, sami Allah tadi ni dengan tamanina pada kadarnya, padanya, maka i'tidal itu kembali kepada barang yang ada ia dahulu daripada rukuk. Itulah yang kita tunjuk tadi ni. Maka tak boleh macam batu ayam, Allah Akbar, Allah Akbar, yang kedai kat Indonesia tu kan, sembahyang tarawih speed. Itu tak tahu lah, tak sah. Tak boleh. Walaupun ada orang baca komen kan, oh ini dulu ada tutup guru dulu buat, tak kira ada tutup guru pun, tak sah, haram. Mana boleh situ, laju pom. Tak ada dalil, tak ada lagi yang ulama kata ada rupanya semayang laju, tak ada, tak nak jumpa. Maka yang itu tu demo dari dulu macam itu tak betul. Tak boleh lah orang kata takkan demo tu semua pandai-pandai tu, yang buat tu kan macam tu kiai tu, tak kira lah kiai pun, tak boleh, haram. Kalau nak bawa ke sini haram, tak boleh, kita dah terima itu, salah. Patuk ayam sungguh kan, macam main-main. Mana boleh main-main semayang kan. Wallahu alam, masuk isyarat saya ada bunyi. Kalau saya turun jadi panjang lagi kan, memang tuan-tuan 5,000 kaki lenguh kan. Jadi saya stop kat sini InsyaAllah nanti kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hajj Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.